Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada korang yang sudi lagi menonton video aku di channel YouTube aku sendiri di RAB94 Vlog. Okay, so sebelum aku nak memulakan cerita seram aku ni dekat korang semua, aku je nak ucapkan ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton video aku daripada first video sampai dah sekarang ini. And then sudi support video aku daripada first video sampai sekarang ini. Terima kasih sangat-sangat saya ucapkan untuk korang semua. Okey, kepada subscriber aku yang sudi subscribe aku punya channel YouTube, daripada 39 subscriber sekarang dah hampir 500 subscriber. Thank you so much untuk korang semua. Tak lupa juga kepada korang yang sudi komen, yang muni-muni, yang sudi support video aku, yang sudi suruh aku buat video seram lagi dekat channel YouTube ni. Terima kasih aku ucapkan untuk korang. And tak lupa juga kepada seorang hamba Allah ni yang dah komen, dah tengok video aku tapi dia komen yang orang cakap apa, yang tak sedaplah mata memandang, tak sedap hati untuk dibaca. By the way, thank you so much kepada awak yang sudi menonton video saya. Okay, so malam ni tujuan aku buat video ni, aku je nak kongsikan video seram berkenaan dengan nak sangat mata hijab terbuka. So, korang nak tahu sangat kan macam mana jalan cerita dia? Aku ada cerita daripada kawan aku sendiri. Dia kongsi dekat aku and aku nak kongsi untuk korang. Terus watching video ni sampai habis, alright? Anda peminat kisah seram? Jom tonton video ini. Tiba-tiba pintu tu perempuan yang tengah pandang dia, yang mungkin suka dengan. Jangan lupa saksikan video penuh hanya di channel YouTube saya. Selamat kembali ke channel YouTube aku sekarang ini di RAB94 Vlog. Okey, seperti mana yang aku janjikan untuk korang, yang aku nak kongsikan kisah seram seorang kawan aku ni yang nak sangat mata hijab dia terbuka. Okey, so dekat sini sebelum korang nak teringin sangat mata korang nak tengok benda-benda yang macam ada gaib, macam hantu ke apa semua kan, better aku nasihatkan kepada korang, tolong jangan buat benda-benda syirik macam tu. Contohnya macam korang nak sangat ataupun teringin sangat-sangat nak tengok benda-benda alam gaib ni, contoh dia macam hantu ke toyo ke pocong ke pontianak ke apa ke, aku nasihatkan untuk korang jangan buat macam tu. Okey, by the way, sorry aku dekatkan kamera dekat muka aku. Okey, so kita sambung cerita dia. Okey, so pengalaman kawan aku ni dia kongsikan dekat aku melalui aku punya Facebook lah. Dia dah tengok video aku dekat channel YouTube, dia tengok video aku dekat akaun TikTok. So dia teringin nak kongsikan cerita dia dekat aku, and then dia suruh aku kongsikan untuk korang semua. Dah lama dah aku baca kisah-kisah dia ni, tapi sekarang ni aku ada masa and then aku record untuk korang. Okey, so cerita dia bermula macam ni. Pada satu hari tu, malam lah kan, malam dia ada satu macam ada satu camp perkemahan ni, lelaki, kawan dia lelaki, aku gelarkan nama dia ni Zack lah. Okey, untuk mudah untuk korang faham. Okey, so Zack ni ada satu ada satu camp untuk macam camp kerja dia lah. Aku tak tanya detail apa camp dia tu, tapi yang aku tahu dia berkenaan dengan camp lah. So camp dengan kerja dia. So dia buat satu team ni, bila dia dia ada buat camp ni. Lepas tu bila dah sampai kat satu tempat ni, dia sampai dekat satu tempat ni, dia kata dia dengan geng dia buat satu team ni untuk pergi ke paranormal kan. Dia macam just pergi dekat rumah kosong, lepas tu dia pergi dekat dalam hutan untuk buat paranormal, untuk tengok benda-benda macam tu lah, alam gaib ni lah. Okay, so nak dijadikan cerita, dia dengan kawan dia ni, kiranya dia pergi dengan kawan dia ni senior. So dia ni macam budak baru lah, dia dah baru nak belajar untuk masuk ke dalam alam paranormal ni, untuk lihat benda-benda alam gaib macam hantu toyo apa semua tu lah kan. Okay, so satu malam tu bila dia dah pergi perkemahan untuk dia pergi perkemahan tu 3 hari 3 hari 2 malam, and then so malam yang kedua tu dia ada program luar untuk buat paranormal ni lah. And then nak dijadikan cerita, malam kedua tu dia pergi dekat rumah kosong dengan kawan-kawan senior dia yang lain lah. And then bila dia keluar pergi dekat dekat rumah kosong tu untuk cari, macam dia nak cari macam benda-benda mistik ni kan.
And then dia masuk dekat tempat tu, dia tak ada rasa apa-apa, dia rasa macam kosong je kan, sebab yelah dia kan tak nampak benda macam tu. And then kawan dia yang lain ni pun adalah macam seorang dua ni, dia macam ada pengalaman banyak untuk paranormal ni. So dia pun pergi dekat rumah kosong ni untuk buat paranormal. Bila dah sampai dekat rumah kosong ni, dia tak ada rasa apa-apa, cuma kawan dia je macam kiranya dia seorang, lepas tu dia pergi lagi dengan 4 orang kawan dia ni. Okey, bila dia dah pergi dekat sampai rumah kosong tu, dia tak ada rasa apa-apa, dia rasa macam kosong, dia rasa macam tak ada apa-apa kan, rumah kosong kan, macam sebab dia mata dia tu kan dia mata biasa, tak nampak macam contohnya macam aku kan, tak ada selalu nampak benda-benda macam tu kan. So kalau macam ada dia nak tunjuk, dia tunjuk, kalau macam dia tak nak tunjuk, memang kita tak nampak lah kan. Okey, lepas tu bila dia duduk lama dekat situ, sejam ataupun 2 jam macam tu, dia tak ada rasa apa-apa. Sampailah lama jugalah dia orang duduk dekat rumah kosong tu, sampai kawan dia yang 2 orang kawan dia lagi tu, 2 daripada 2 orang kawan dia tu, dia cakap macam dia ada nampak something yang tengah bergerak dekat rumah kosong tu. Lepas tu kiranya kawan dia 4 orang ni bersembang di antara dia, macam dia orang sembang ni macam dia orang je, macam tak layan dengan si Z ni lah, sebab si Z ni kan macam tak ada experience, tak ada pengalaman dalam bidang paranormal ni kan. Okey, so tak apalah. Lepas tu bila dah pergi rumah kosong tu, macam tak ada apa-apa je. Dalam berapa jam, dalam 6 ke 7 jam dia orang duduk dekat rumah kosong tu, memang tak ada apa-apa yang berlaku. Sampailah yang seorang daripada 3 orang tu, tadi 2 orang daripada 2 orang tu, so dalam 5 ataupun 6 jam macam tu, seorang daripada 3 orang ni dia cakap dia ada nampak benda yang tengah berdiri dekat pokok di sebalik rumah kosong tu lah. Okey, lepas tu bila tak lama kemudian tu, dia adalah pergi dia orang bila dia nampak benda yang berdiri dekat pokok kosong tu, yang dia orang pergi dekat pokok tu. Bila dia pergi kat pokok tu, memang tak ada apa-apa. So mungkin kawan dia tu salah tengok ke apa ke kan. Lepas tu tak apalah. And then tak lama kemudian tu macam 4 orang tu macam sembang dia orang je, macam dia orang sembang di antara satu sama lain. Dia orang macam cakap lah, Adi tu nampak ni, aku nampak ni, dia nampak itu, macam aku nampak ni, macam tu. So kira macam si Z ni macam pergi kosong, tak ada apa-apa, macam just ikut je kan, sebab dia ni tak ada pengalaman dalam bidang paranormal ni kan, nak tengok-tengok hantu ke apa ke, tak ada lah kan. Okay, and then dia pun rasa macam bosan, dia rasa macam bosan, dia rasa macam fed up sebab duduk dekat situ macam tak dilayan, macam dia macam pergi, bila pergi ni dia rasa macam pergi kosong macam tu, tak ada apa-apa, kiranya macam ikut saja je kawan dia. Okey, tak apalah. And then bila dah ada bosan dekat situ, and then kawan-kawan dia pun ajak balik. Bila dah ajak balik tu, and then dalam kiranya macam seminggu lagi, dia ada lagi camp perkhemahan untuk buat paranormal ni. So dia terlibat dalam camp ni lah. Okey, tak apa. Lepas tu bila dia macam 4 hari sebelum sampai ke hari dia nak pergi camp perkhemahan tu, tiba-tiba dia rasa macam cakap apa, dia rasa macam bukan teruja lah, dia rasa macam tak nak kalah dengan kawan dia. Macam contoh 4 orang kawan dia tadi kan, dia nampak benda-benda dekat benda-benda alam gaib ni, dekat pokok lah, dekat rumah kosong dah tengah berjalan lah, hantu itulah inilah kan. Okey, tak apa. Lepas tu satu tahap tu, bila kawan dia, 4 orang kawan dia tu macam tak layan dia, sebab dia ni macam bawahan kan, macam tak ada apa-apa, macam dia ni macam ikut saja, macam tak ada apa-apa kan. Okey, so sampai satu tahap tu Z ni pergi jumpa kawan dia, and then dia cakap dekat si Z ni, dia cakap kawan dia ni dia cakap Naim. So dia cakap macam ni, Naim kata aku ni minggu depan aku ada camp untuk buat paranormal ni lah, tim paranormal ni. Lepas tu aku pergilah ikut dekat tim yang 4 orang tu. Lepas tu dia cakap 4 orang tu macam tak nak layan dia je, sebab apa ni, dia cakap macam aku ni ikut kosong lah, tak ada apa-apa lah kan, sebab aku tak boleh nak tengok benda-benda alam gaib macam tu kan, apa semua. Okey, lepas tu si Naim ni cakap dekat si Z, okey boleh, kalau tak ada masalah, kalau kau tak ada masalah, aku nak bawa kau pergi dekat satu berkustad lah. Kalau buat benda-benda macam tu, bukan ustaz lah, mungkin bomo kan. Okey, so si Naim cakap dekat si Z ni, cakap okey, aku nak bawa kau pergi dekat satu bomo ni.
untuk buka mata hijab kau. So kau boleh nampak semua benda-benda di sekeliling kau setiap masa. Lepas tu si Z ni pun dia rasa macam bukan terkaku lah, dia rasa macam oh betul ke, rasa macam teruja kan, sebab kalau dia tengok benda tu mungkin empat kawan dia yang lain mungkin dia macam respect lah kan dekat dia ni. Oh macam macam aku nampak benda-benda, aku boleh tengok benda tu, aku boleh nampak benda ni macam tu kan. Okey. Lepas tu nak dijadikan cerita tu, dia tanpa buat keputusan, dia tanpa fikir, lepas tu cakap dekat si Naim ni, dia cakap okey bolehlah jumlah, dia cakap macam tu. And then satu hari tu dia ada pergi jumpa seorang bomoh ni, tak tahu lah tempat untuk buat mata hijab dia terbuka ni, macam tak tahu lah tempat bersih ke ataupun tempat yang macam di sebaliknya, aku tak tahu. So aku tak nak mention dekat sini, takut nanti silap, nanti berdosa pula kan. Okey, so bila dia pergi jumpa dekat seorang bomoh ni, bomoh tu dia cakap dekat si Z ni, cakap apa tujuan awak datang ke sini. Lepas tu si Z ni cakap dekat dia, dia kata dia nak nak buka hijab mata dia untuk nampak benda-benda alam gaib ni. Okey, tak apalah. Lepas tu bomoh tu cakap dia ni macam ada perjanjian lah dengan si Z ni sebelum dia buka buka mata hijab dia ni. Dia cakap sebelum nak buka mata hijab ni awak kena bawa sekian macam tu. Contohnya macam nak bawa macam bawa peluk kuning, lepas tu macam bawa ayam, macam tu dah, macam perjanjian dia orang lah kan. Okey, tak apalah. And then lepas tu yang first dia pergi tu untuk cakap untuk pergi untuk bawa barang-barang ataupun macam perjanjian lah. Lepas tu dia orang pergi balik esok, and then dia orang si Z dengan si Naim ni bawa lah macam apa yang dijanji oleh bomoh tu. Lepas tu tak apalah, dia bawa tu. Lepas tu bila dah sampai dekat rumah bomoh tu cakap dekat si Z ni, dia cakap awak ni betul-betul ke nak buka mata hijab? Dia tanya macam tu kan. Lepas tu si Z ni macam dia betul kan, tiba-tiba kenapa dia tanya macam tu kan, rasa macam seram pun ada. Lepas tu dia tengok si Naim, lepas tu si Naim dia tak cakap apa-apa, dia macam just angguk je. Okey, lepas tu si Z ni pun ya betul, saya memang nak mata hijab saya terbuka lah, apa semua saya ada ikut, dia ceritalah dia ada ikut dekat dengan tim paranormal ni. Lepas tu tim paranormal ni macam nak merendah-rendahkan dia lah, macam sebab saya tak nampak benda-benda macam tu, macam benda-benda alam gaib, hantu apa semua tu tak nampak, and then dia nak merendahkan saya. And then saya datang sini untuk buka hijab mata saya untuk tengok benda-benda ataupun nampak benda-benda macam tu. Okey, tak apalah. Tak lama kemudian si ustaz bukan ustaz, bomoh tu dia tak cakap banyak, and then dia hanggup macam tu, and then dia teruskan berubat. Lepas tu dia suruh, sebelum dia berubat tu, dia suruh si Z ni pejam mata dulu. Okey, tak apalah. Lepas tu si Z ni pun pejam mata. Bila Z pejam mata ni, pejam tu, and then tak tahulah apa detail-detail bomoh tu cakap, apa doa-doa yang dia tu baca, tak tahu. So bila dah dalam seminit ataupun 2 minit berlalu, and then bomoh tu suruh si Z ni buka mata dia. Bila si Z buka mata dia, buka je dia nampak macam ada kekedibat lah. Dia ada nampak sosok bukan sosok pocong, bukan sosok, dia macam tuyul, susuk tuyul duduk dekat tepi bomoh tu tengah jilat telinga dia. Lepas tu dia terkejut. Dia terkejut tu, dia rasa macam takut, dia rasa macam serius lah dia apa yang dia nampak tu kan. Lepas tu dia gosok mata dia, tengok lagi, dia gosok dia tengok lagi. 3 kali dia gosok, tengok benda yang sama, ada benda tu tuyul dekat tepi bomoh tu tengah jilat telinga si bomoh tu lah. Lepas tu si bomoh tu pandang dia, and then dia macam just senyum-senyum macam tu je. Okey, tak apalah. And then dia tak cakap apa, dia terus balik. Bila dia terus balik apa semua tu, and then nak jadikan cerita, hari yang dia ada paranormal tu, dia ikut geng paranormal dia ni. Okay, so bila dia ikut geng paranormal ni, dia pergi join geng paranormal ni yang 4 orang yang sebelum ni dia ikut tu kan. Okay, tak apalah, bila dia ikut tu, dia cakap dia nak pergi dekat, hari tu dia pergi rumah kosong. So kali ni pun dia pergi rumah kosong, tempat yang lain, tempat yang berbeza. Okay,
So bila dia pergi rumah kosong ni, bila dia masuk, bila malam tu, 2 malam selepas cakap apa selepas dia orang pergi cakap perkemahan ni kan, and then dia orang pun jalan-jalan dekat rumah kosong tu untuk buat paranormal. Bila masuknya dia orang dekat satu kawasan rumah kosong yang dia orang pergi ni, tiba-tiba si Zack ada rasa macam angin seram sejuk yang macam sekali lintas macam tu je, dia rasa macam sejuk. Okey, tak apalah, dia pun mungkin angin, dia rasa macam mungkin angin biasa je kot. Okey, and then dia pun rasa macam tak ada apa-apa. Dia jalan teruskan perjalanan dia untuk untuk paranormal tu lah, untuk buat macam tim paranormal dengan kawan-kawan dia tu. Okey, bila tak lama kemudian tu, dalam 5 minit tu dia orang pergi jalan-jalan tu, dia orang duduk kejap, dia orang cakap okey tak apalah, kita rehat sekejap. Kiranya dia orang ni ada satu ketua lah untuk geng paranormal ni. Dia ketua dia cakap okey tak apa, kita duduk kejap, kita rehat kejap. And then bila tak lama kemudian tu, si Zack nampak bila macam dia orang tengah rehat ni, tiba-tiba si Zack ni macam mata dia macam terpandang macam tu, dia ada nampak satu sosok pocong yang tengah berdiri dekat tepi rumah kosong tu. Lepas tu si Zack ni macam terkejut dia macam tu. Lepas tu si yang kawan lain tu dia cakap, kenapa kau, dia cakap macam tu. Lepas tu si Z ni cakap, dia kata pocong, dia cakap macam tu. Lepas tu kawan-kawan dia yang lain pun cakap mana. Lepas tu si Z pun tunjuk macam tu. Tunjuk macam tu jari dia kan. Okey, lepas tu yang lain pun tengok. Bila tengok tak nampak, dia orang kawan dia tak nampak pocong, so si Z ni saja yang nampak pocong. Okey, tak apalah. Bila tak lama kemudian tu, kawan-kawan dia bangun, pergilah dekat si tempat yang si Z ni tunjuk ni, dekat tempat yang dia nampak pocong tu kan. Okey, tak apalah. Bila dah pergi dekat tempat yang dia nampak pocong tu, kawan-kawan dia memang tak nampak lah kan, sebab yelah kawan-kawan dia ni walaupun ada pengalaman, tapi orang cakap apa, tak sepenuhnya dia orang nampak kan. Okey, so macam si Zack ni dia dah buka mata hijab, so dia boleh nampak semua benda-benda alam gaib ni dekat kawasan tu kan, sebab kawasan gelap tu kan kawasan dia kan. Okey, lepas tu bila dia nampak pocong tu, sekali kelip mata, lepas tu hilang. Lepas tu bila tak lama kemudian tu, dia nampak macam ada orang tengah berjalan dekat rumah, dia tengah tapak kaki. Lepas tu orang pijak rumput atas tu. Lepas tu dia rasa macam nak gila, sampai macam kadang-kadang tu macam dia cakap sendiri. Dia cakap lepas tu benda tu datang bisik dekat telinga dia, cakap dia tempik lah apalah. Okey, tak apalah. And then dia rasa macam dia kata dia dah fed up sebenarnya, dia nak balik sebab dia takut kan, dia nampak pocong, dia nampak orang berjalan dekat rumah. Lepas tu dia dia dengar orang berjalan dekat atas atas rumput dia kan, dekat atas kayu apa semua tu. Dia tengah dengar kayu bunyi patah lah apalah, bagi itu semua tu. Lepas tu dia takut. Lepas tu dia nak balik. Lepas tu dia cakap dekat kawan dia, kata jomlah kita balik, kata aku rasa bukan dia tak sedar hati lah, dia rasa macam aku penat, macam aku ni penat sangat macam tu. Lepas tu kawan dia cakap kejap lagi, tunggu dia lagi. Lepas tu dia si Z ni pun tak cakap banyak, so dia tunggu dalam 5 ataupun 10 minit lagi lah dekat situ. Selama dia tunggu 5 ataupun 10 minit macam tu, dia cakap dia ada nampak macam-macam jelmaan dekat situ. Dia nampak langsui. Lepas tu dia nampak hantu apa tak, dia nampak macam toyol. Lepas tu dia nampak macam jembalang apa yang berbulu dengan mata merah tengah pandang tim dia ni lah. Lepas tu dia cakap apa, dia rasa macam ada macam takut bila dia nampak benda yang mata merah tu. Lepas tu tiba-tiba mata dia macam berair. Lepas tu tak lama kemudian si ketua ni cakap, dia kata tak apalah, jomlah kita balik, kata sebab tak ada apa-apa. Dia kata macam tak ada apa-apa je kat sini. Okay, tak apalah. Lepas tu dia orang pun balik. Bila dia orang balik tu, alhamdulillah, bila dia orang balik tu, malam yang ketiga tu, malam last tu, dia orang pergi lagi buat paranormal untuk kali terakhir. Lepas tu untuk paranormal kali terakhir ni, dia orang pergi dekat kubur. Dia orang pergi dekat kubur ni. Bila sampainya dia dekat kubur ni, dia ada nampak something yang pelik dekat kubur tu. Okey, lepas tu bila malam yang ketiga tu, si Z cerita ni, dia kata dia ada buat paranormal untuk malam last tu kan. Bila dia sampai dekat tapak perkuburan tu, dia ada nampak macam-macam lembaga yang penuh dekat tapak perkuburan tu.
Lepas tu dia cakap dia nampak cakap apa, nampak arwah yang dah meninggal, macam saudara mara dia yang dah meninggal, tengah tengok dia, tengah minta tolong, tengah menangis apa semua tu. Lepas tu yang paling dia cakap, yang paling dia sedih, dia ada kata dia nampak arwah si ibu dia ni lah yang meninggal dah bertahun-tahun namanya. Dia kata dia nampak arwah ibu dia tengah panggil nama dia Z ni. Lepas tu sampai dia menangis lah apa semua tu, and then tak lama kemudian dia macam pengsan, dia jatuh pengsan sebab dia macam kuat sangat benda tu datang usik dia, menghasut dia, jelmaan-jelmaan yang saudara mara dia yang dah meninggal tu datang usik dia dekat tanah perkuburan tu. Okey, lepas tu tak apalah, bila dia jatuh pengsan tu, kira macam diorang pergi tu dalam 10 minit macam tu lah, and then geng-geng tim paranormal dia tu angkat dia bawa balik, and then bawa balik ke tempatnya dia perkemah ni. So kiranya malam yang last, 3 malam yang last tu dia tak jadi untuk buat paranormal lama lah, sebab si Z ni kan jatuh pengsan. Okey, tak apalah. Lepas tu bila dah kawan-kawan dia yang lain ni angkat si Z ni masuk ke dalam tempat dia piknik tu, tempat dia orang berkelah tu kan. Lepas tu tak lama kemudian, dalam tengah jam lah, lama jugalah dia macam tak sedarkan diri, dia pengsan. And then bila dah 30 minit dulu tu dia dah okey, dia dah sedar, dia mula sedar. Lepas tu kawan dia tanya, kenapa awak kenapa pengsan dekat tempat kita orang pergi buat paranormal tu? Dia cakap macam tu. Lepas tu si Z ni bagi tahu dekat dia lah, yang dia kata dia ada nampak benda-benda macam alam gaib ni lah. Dia cakap dia nampak hantu lah kan, nampak pocong, lepas tu dia nampak toyo, dia nampak lembaga hitam apa semua tu. And then yang menyedihkan dia lagi, dia cakap dia ada nampak ada nampak saudara mara dia yang dah lama meninggal, lepas tu kembali menjelma, tunjuk rupa dekat dia, and then minta tolong, siap menangis lah apalah. Sebab tu dia cakap dia boleh jatuh pengsan macam tu. Lepas tu kawan-kawan dia yang lain ni macam teruja lah. So dia macam tertanya apa yang kau nampak lagi, jadi apa dekat situ, siapa yang kau tengok. Lepas tu si Z ni pun ceritalah detail. So dia tak ceritalah kat aku apa ini ni, sebab dia nak ringkaskan cerita dia tu terlalu panjang. So dia nak ringkaskan, dia nak pendekkan. Dia cerita apa yang dia rasa macam nak cerita dekat aku, dan aku cerita balik dekat korang. Okay. And then tak lama kemudian tu, bila dia cerita dekat si kawan-kawan 4 orang kawan ni yang lain tu kan, dia cakap dia ada nampak itu ini. Lepas tu bila dah semua reda, keadaan dia dah kembali pulih semua apa semua tu, bila habis perkemahan dia tu malam tu, lepas tu bila dia balik, and then esok tu dia pergi jumpa kawan dia, si Naim ni lah. Dia pergi jumpa kawan dia ni. Lepas tu dia tanya kawan dia, kata, kau bawa aku pergi jumpa bomoh apa ni? Dia cakap. Lepas tu si kawan dia pun tanyalah, kenapa? Dia kata, tak adalah, aku memang bila aku dah pergi buat paranormal tu, aku boleh nampak macam-macam jelmaan dekat tanah perkuburan tu. Dia cakap dia nampak saudara mara dia yang dah lama meninggal. Lepas tu dia nampak orang minta tolong, menjerit lah apa semua tu, memang dia tak tahan. Lepas tu yang paling sedih, dia cakap dia ada nampak arwah ibu dia datang dekat dia dengan menangis, dengan keadaan menangis, dengan keadaan sedih, dengan minta tolong dekat dia. And then lepas pada dia nampak arwah ibu dia meninggal tu kan, and then dia jatuh pengsan. Lepas tu si Naim ni dia cakap, yelah, dan kau cakap kau nak mati hijab kau terbuka kan, so aku bawa lah kau pergi bomoh yang kau cakap nak sangat mata hijab kau terbuka. Lepas tu dia orang macam orang cakap apa, macam situasi tu macam nak bergaduh lah. Lepas tu si Z cakap, yelah, takkanlah sampai macam tu lah, sampai aku tak nak tidur lah apalah, aku kena itu, aku kena ini. Lepas tu si Z cakap dekat si Naim ni, kata, jom kita pergi balik dekat bomoh tu, nak tengok, aku tak nak tutup. Dia cakap macam tu, aku takut, aku tak nak hidup dengan keadaan macam ni. Dia kata lepas dia balik rumah tu, dia kata bila dia nak makan nasi, dia cakap ada something dekat tengah berdiri dekat depan dia, tengah tengok dia makan nasi lah apalah. Bila nak mandi, dia cakap benda tu tengah mengintai dia daripada atas lah apalah kan. Lepas tu bila nak berak lah apalah. Lepas tu dia cakap bila nak tidur, dia cakap benda tu selalu datang teman dia lah apalah macam tu. Lepas tu dia pun tak nak, dia takut kan. Lepas tu dia cakap dekat si Naim ni, dia kata, jomlah pergi jumpa balik bomoh tu. Cakap aku nak tutup aku punya mata hijab ni, aku memang tak nak buka sampai bila dia cakap. Okey, lepas tu si Naim kata, okey, jom.
Lepas tu keesokan hari dia lagi tu baru dia pergi jumpa bomo ni lah. And then bila dia sampai dekat bomo ni, dia cakap dekat bomo tu, bila dia sampai dekat bomo tu kan, dia sampai dekat rumah bomo tu. So bomo tu tengok dia, lepas tu bomo dia tu macam ada sedikit ketawa lah. Dia macam tengok dia, lepas tu dia macam gelak sikit kan. Lepas tu si Z ni macam macam ada tanda tanya, kenapa bomo tu tengok aku dia gelak macam tu kan. Macam tu lebih kurang lah. Lepas tu tak lama kemudian tu dia datang dekat bomo tu. Bomo tu cakap, kenapa datang sini balik, dia cakap macam tu. Lepas tu si Z tu tanpa melengahkan masa, dia cakap dekat bomo tu, saya datang sini, saya nak tutup mata hijab saya tak nak buka lagi, sebab saya boleh nampak macam-macam jenis jemaah yang datang dekat dalam diri saya. Time saya nak mandi pun dia kacau, lepas tu time saya nak makan pun dia kacau, time saya nak berak apa semua tu pun dia kacau, time saya nak tidur pun dia kacau. Lepas tu yang paling sedih, dia cakap dekat bomo tu, dia kata dia ada nampak arwah ibu dia datang dekat dia, menangis, merayu, melolong, minta tolong dekat dia. Lepas tu bila dia berubat tu, dia cakap dekat bomo tu, dia kata saya nak tutup mata hijab dia apa semua tu. Lepas tu bomo tu cakap, okey tak apa. Dia pun dah cakap apa, dah terima apa ni Z punya ni kan permintaan ni, dia pun dah terima. And then dia pun tutup mata hijab dia. Lepas tu bila nak tutup mata hijab tu, adalah cara dia orang buat macam dia pejam mata apa semua tu. And then bila dia buka balik, tengok memang dah situasi tu cakap apa, normal balik. Yang cakap apa, normal lah, macam keadaan normal balik, macam seperti mana yang dia hidup macam biasa sebelum dibuka mata hijab tu. So normal dia jadi macam tu kan. Okey, lepas dia dah bomo tu dah settlekan dia punya masalah, yang dia cakap dia nampak macam-macam jemaah yang datang dekat dia tu kan. And then dia balik. Bila dia balik tu, dia demam dalam seminggu macam tu. Lepas tu si Naim ni dia telefon dekat si Naim ni, dia cakap kata dia ni demam lah, tak sihat dah seminggu dah. Lepas tu dia pun pergi jumpa ustaz yang ada agama, ustaz yang ada ilmu ni lah. Lepas tu dia pergi berubat dekat ustaz ni. Lepas tu ustaz tu cakap, ada pergi jumpa dengan mana-mana bomo tak, dia cakap macam tu. Lepas tu si Z ni cakap dia ada pergi jumpa seorang bomo ni. Lepas tu dia cakap dah dia nak mata dia ni terbuka hijab, sebab dia ada dia ceritalah macam dia pergi paranormal, dia nak tengok benda-benda macam tu, sebab dia tak percaya sebab benda tu wujud ke tak wujud kan. So dia cerita apa semua tu. Lepas tu dia kata, saya datang sini, saya nak berubat, and then saya nak hidup normal macam biasa balik. Okey, tak apalah. And then ustaz tu dah berubat apa semua tu, dah renjis air apa semua tu. Lepas tu dia bagi minum air ubat apa semua tu, surah Yasin yang dia baca dalam minuman tu, dia minum. So alhamdulillah, syukur dia dah sihat, dia kembali macam biasa. So kehidupan dia pun normal. Lepas tu bila dia nak balik, dia tanya ustaz tu, ustaz, kenapa saya boleh nampak macam jelmaan saudara mara saya datang dekat saya minta tolong. Lepas tu ustaz ni cakap dekat dia, awak pergi jumpa bomo sebab dia bukan buat bagi awak ni mata hijab awak terbuka, tapi dia hantar benda yang dia bela tu mendampingi mata awak. So benda tu duduk dalam mata awak, so awak boleh nampak apa saja yang awak nak tengok. So benda tu bukannya awak minta baru dia datang tengok. So cakap apa, awak boleh tengok, kiranya benda tu dekat mana awak ada, benda tu ada. So macam tu maksud ustaz tu. So bomo tu ubatkan mata awak, so dia bagi pendamping benda-benda tu, benda-benda syirik tu masuk singgah dalam mata awak, and then awak boleh nampak benda-benda tu dekat alam gaib. So dia pun macam tak percaya. And then dia cakap, dia bila dah ustaz tu berubat apa semua mata, dia cakap okey lah apa semua tu. Lepas tu dia kata, terima kasih ustaz sebab sudi rawat saya punya kesihatan. Saya rasa macam dia nak gila, rasa macam tak boleh hidup dengan suasana macam tu kan. Lepas tu dia siap berjanji lah dengan ustaz tu. Dia cakap, saya janji saya tak nak pergi buat itu ini benda-benda yang syirik apa semualah. Lepas tu bila dah settle apa semua berubat tu dekat ustaz tu, dia balik, and then kehidupan dia tu kembali macam asal, normal, tak ada apa-apa. Okey. And then bila dah dia kehidupan dia normal ni, dia rasa macam tak ada apa-apa, macam okey kan, dia rasa macam selesa kehidupan dia. Tapi dia macam ada terkenang sikit lah. Dia macam yang paling sedih dalam situasi dia pergi paranormal ni, dia ada nampak arwah ibu dia datang dekat dia. Lepas tu dia minta tolong, siap nangis lah apalah. Padahal itu bukan ibu dia. So yang dia nampak itu adalah jemaah yang datang macam menghasut dia, macam datang nak bagi dia, macam menyesatkan dia lah, macam tu.
So itu adalah sedikit sebanyak cerita si Zack ni, bukan nama sebenar, yang dia kongsi dekat saya. And then dia nak sangat saya kongsi story saya ni dekat korang semua dekat channel YouTube, sebab dia tahu saya ada buat channel YouTube kan, dekat YouTube lah, dekat mana lagi kan. And then saya post dekat TikTok, and then dia DM saya, dia cakap dia ada satu cerita nak kongsikan dekat saya. And then dia nak sangat saya kongsi dekat korang, and then saya kongsi dekat korang. So itulah sedikit sebanyak story-story yang Zack kongsikan dekat aku, and then aku kongsi dekat korang. By the way, kisah ni pun dah bagi pengajaran dekat kita, dah bagi iktibar dekat kita. Kalau macam kebetulan aku ni pun ada juga seorang kawan aku yang nak sangat mata, macam dia tak nak mata hijab dia terbuka. Dia nak teringin sangat nak tengok benda-benda macam tu kan, macam mana rupa dia apalah. Tapi dekat sini aku nak sihatkan untuk korang, better jangan better jangan buka mata hijab korang untuk korang nampak benda-benda macam tu. Sebab yelah, kita kalau macam contoh macam kalau macam ada setengah orang tu mata hijab dia terbuka daripada dia kecil lagi, daripada lahir mata hijab dia dah terbuka dah kan. So dia boleh nampak benda-benda macam tu daripada kecil sampai ke besar. So dia dah biasa benda-benda macam tu kan. Macam kita ni daripada kecil kita tak nampak apa, bila sampai ke besar umur dah 20 lebih apa tu, kita teringin sangat tengok benda-benda macam tu. Memang kita rasa macam takut sangat, and then kita akan boleh jadi gila kalau kita ternampak benda-benda macam tu kan. Sebab yalah, benda tu kalau macam dia datang dekat kita, dia macam dia datang, dia segah macam tu. Tiba-tiba kalau macam kita tengah duduk ralik macam telefon ke apa ke buat kerja, tiba-tiba kita macam terpandang dia ada dekat depan kita. Sebab aku ada pengalaman macam tu. Kalau boleh lah, aku nak nasihatkan untuk korang sekali lagi, tolonglah jangan gatal sangat korang punya habit nak pergi jumpa mana-mana bomo, nak buka mata hijab korang. Sebab korang tak tahu apa yang akan terjadi dekat korang yang akan datang ni. Okay, so bagi aku ni pun orang cakap apa, ternampak benda-benda alam gaib ni yang tak sepenuhnya pun aku rasa macam hidup aku rasa macam tak selesa. Kadang aku nampak benda tu lintas, lepas tu kadang dia datang, dia tunjukkan diri dia, lepas tu dia dengarkan ataupun contohnya macam dia datang cakap-cakap dekat telinga aku, macam aku terdengar dia tegur aku ke, bunyi hai macam tu, lepas tu bunyi suara yang tak apa-apa kan. So itu pun aku dah rasa macam tak selesa. So itulah sedikit sebanyak cerita aku untuk korang, cerita Zack yang kongsi dekat aku, and then aku pula kongsi dekat korang. By the way, thank you so much kerana sudi menonton video aku sekarang ini. Yang belum lagi subscribe video aku, jom subscribe sekarang dekat RAB 94 Vlog. Yang buruk-buruk daripada saya sendiri, yang baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jaga diri, jaga kesihatan, stay healthy. Assalamualaikum.